Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya Drone ABC. Bagi yang baru mengikuti siaran saya, salam pengenalan. Dan selamat bertemu lagi bagi rakan-rakan yang telah mengikuti siaran saya sebelum ini. Saya Naza dan saya adalah peminat drone Tega. Pada episod ini, saya akan membincangkan berkenaan dengan klasifikasi ruang udara perkhidmatan kawalan trafik udara di Malaysia, atau dalam bahasa Inggerisnya Air Traffic Services Airspace Classification. Untuk yang sudah mengikuti siaran saya sebelum ini, topik pada kali ini ada kaitannya dengan episod 2 Peraturan Pengoperasian Drone atau UAV yang saya akan terbitkan selepas ini. Harus juga dimaklumi, saya tidak akan menyentuh secara amat mendalam sebagaimana keperluan juruterbang komersial untuk perkara ini. Memadailah info yang perlu untuk kita sebagai operator atau peminat drone. Sebelum kita pergi lebih lanjut, bantulah saya untuk membangun channel ini dengan menonton video ini sampai habis. Dan kalau sudi, diulangi berkali-kali. Sebagaimana biasa, jangan lupa tekan butang like, subscribe dan loceng notifikasi dan share untuk kebaikan bersama. Atas kemurahan hati tuan-tuan, saya dahului dengan ucapan terima kasih. Klasifikasi ruang udara di Malaysia. Dalam menyediakan bahan untuk video kali ini, dokumen rujukan utama saya ialah Aeronautical Information Publication atau AIP yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Dokumen ini boleh diakses di laman internet dalam bentuk eAIP yang boleh diakses secara percuma di https://aip.caam.gov.my. Saya akan menunjukkan cara mengakses eAIP ini dari masa ke semasa sepanjang video ini. Ruang udara dalam perspektif penerbangan di negara ini dikategori kepada 4, iaitu ruang udara kelas A, B, C dan G dalam 2 Zone Flight Information Region, iaitu Kuala Lumpur FIR dan Kota Kinabalu FIR yang berada di bawah kawal seliaan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. Flight Information Region atau lebih dikenali sebagai FIR dalam singkatannya ialah satu kawasan dalam konteks ini merupakan ruang udara di mana perkhidmatan flight information dan alerting service yang telah ditentukan oleh pihak International Civil Aviation Organization atau singkatannya ICAO untuk dikawal selia oleh negara tertentu bagi memastikan keselamatan penerbangan. Mengenali sektor atau segmen ruang udara. Dalam aktif penerbangan, ruang udara telah dikelaskan atau dikategorikan kepada jenis dan kelas tertentu. Ini adalah bertujuan untuk memudahkan pengurusan ruang udara dan juga keselamatan penerbangan. Kita mulai dengan kelas atau kategori yang terhampir dan sangat berkaitan dengan kita sebagai penggemar dan operator drone. Ruang udara tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah ruang udara terkawal atau control zone yang diwujudkan sekitar lapangan terbang berhampiran kita. Ruang udara ini dipanggil Aerodrome Control Zone atau Aerodrome Traffic Zone. Ruang udara ini adalah merupakan satu ruang maya berdimensi dengan jarak keluasan, persempadanan dan ketinggian yang telah ditetapkan. Keluasan dan ketinggian ruang udara ini adalah bergantung kepada jenis lapangan terbang tersebut.
Dalam contoh yang saya sediakan ini, iaitu CTR untuk lapangan terbang Kota Kinabalu, keluasannya ialah 20 batu nautika dan pada ketinggian 3,000 kaki dari aras laut. Kawasan CTR ini dikawal oleh Menara Kawalan Penerbangan Kota Kinabalu. Maklumat-maklumat berkenaan ruang udara ini boleh diperolehi dari AIP di dalam bahagian 3 aerodrom, dan berikut adalah cara mengakses maklumat berkenaan. Sekarang kita pergi ke ruang udara kelas C. Ruang udara kelas C iaitu ruang udara terkawal atau control airspace yang meliputi ketinggian dari aras laut atau permukaan bumi sehingga ketinggian 10,000 kaki. Ruang udara CTR atau ATZ pada lazimnya adalah juga tergolong dalam ruang udara kelas C. Untuk memasuki atau keluar atau transit ruang udara ini, juruterbang harus mendapat kebenaran dari pihak Menara Kawalan Berhampiran. Ruang udara ini membenarkan untuk penerbangan VFR atau IFR. Sekarang kita pergi ke ruang udara kelas B. Ruang udara kelas B juga adalah merupakan ruang udara terkawal atau control airspace. Ruang udara ini berada di kedudukan ketinggian 10,000 kaki sehingga 15,000 kaki dari aras laut. Untuk istilah penerbangan, ketinggian 15,000 kaki dipanggil Flight Level 150. Ruang udara seterusnya yang saya akan tampilkan ialah ruang udara terkawal atau Control Airspace kelas A. Ruang udara kelas A berada pada ketinggian 25,000 kaki atau Flight Level 250 hingga ketinggian 46,000 kaki atau Flight Level 460. Hanya penerbangan IFR dibenarkan dalam ruang udara kelas ini. Kesemua jenis penerbangan yang melakukan penerbangan di dalam ruang udara kelas A, B dan C harus mendapat kebenaran dari Menara Kawalan yang pada kebiasaannya diselia oleh Perkhidmatan Radar pihak Kawalan Trafik Udara. Segala pengarahan yang diberi harus diikuti untuk pemisahan trafik udara antara satu dengan yang lain. Sekiranya juruterbang menerbangkan pesawat dengan prosedur penerbangan IFR, segala pengarahan dalam prosedur penerbangan tersebut juga perlu diikuti. Selain daripada ruang udara terkawal, terdapat juga ruang udara tidak terkawal. Ruang udara ini ialah ruang udara kelas G. Ruang udara kelas G berada di ketinggian 25,000 kaki atau flight level 250 dan ke bawah.
penerbangan IFR dan BFR dibenarkan dengan bersyarat seperti yang diterangkan dalam jadual ini. Sungguh pun diistilahkan sebagai tidak terkawal, di Malaysia, perhubungan radio dua hala antara juruterbang dan pihak kawalan trafik udara diperlukan. Ini adalah bertujuan untuk penyampaian maklumat penerbangan dan trafik udara bagi memastikan keselamatan penerbangan. Demikianlah saja untuk tutorial kali ini. Kita telah menyentuh berkenaan Aerodrome Control Zone CTR, Aerodrome Traffic Zone ATZ, ruang udara kelas A, B dan C pada siri kali ini. Saya akan menyentuh sedikit lagi berkenaan dengan sektor penerbangan ini di siri akan datang, iaitu Terminal Maneuvering Area, ATS Route, laluan BFR, kawasan berbahaya, larangan dan kawasan terhad untuk aktiviti penerbangan, dan kawasan pelepasan dan pendaratan pesawat. Semoga bertemu lagi tuan-tuan, dan jangan lupa untuk menonton episod 2 peraturan-peraturan pengoperasian drone di Malaysia yang saya akan upload dalam masa terdekat. Ayo, jom subscribe, like dan share. Yang kurangnya adalah kelemahan saya, sehingga ke lain siaran, safe flight dan utamakan keselamatan. Assalamualaikum dan bye-bye.